Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Setiap hari dan sepanjang hari, kami mungkin tiada pilihan melainkan untuk menerbitkan dan menyiarkan berita yang mungkin agak berat untuk anda kerana itu adalah perbualan di sekitar negara dan penting untuk kami jalankan tugas dan juga laksanakan mandat kami. Jadi sekali-sekala mungkin tidak salah untuk kita berehat seketika dan menceritakan berkenaan dengan perkara-perkara yang mungkin lebih ringan, lighter stories. Dan saya rasa rancangan cerita ini adalah slot yang terbaik untuk kita buat demikian. Kita ambil rehat seketika daripada perkembangan-perkembangan politik, kenaikan harga barang dan sebagainya yang sering perlu kita siarkan dan kita akan terus siarkan. Sebentar tadi kita bercakap berkenaan dengan apa yang merisaukan rakyat Malaysia dan apa di sebaliknya. Tapi hari ini kita nak bincang, untuk segmen kedua ni kita nak bincang berkenaan dengan satu makhluk binatang yang menjadi wira yang tidak didendang dalam alam sekitar di sekeliling kita. Mungkin anda boleh teka, saya akan bagi sedikit intro dalam masa 15 atau 20 saat yang anda ada saya buat intro ini. Mungkin anda boleh fikirkan berkenaan dengan apa binatang itu, teka binatang itu apa. Ini binatang ini adalah 90% daripada tumbuhan liar dan 75% daripada tanaman penting untuk makanan bergantung kepada haiwan yang menyebarkan biji benihnya, animal pollination. Dan ada kajian yang menunjukkan daripada 3 sudu makanan yang kita suap dalam mulut kita, 1 sudu daripada setiap 3 sudu bergantung kepada haiwan-haiwan seperti ini. Jadi haiwan ini sangat penting. Yang saya maksudkan adalah lebah. Mungkin anda tidak sedar kepentingan lebah kepada ekosistem alam sekitar. Tapi jika tiada lebah, keseluruhan keseimbangan ekosistem kita akan terganggu dan kesemuanya akan terganggu, tumbuhan dan haiwan-haiwan yang lain dan sebagainya, dan mungkin kehidupan kita tidak akan sama lagi. Hari ini adalah Hari Lebah Sedunia. Hari Lebah Sedunia. Dan wartawan di Daudin Daud mengikuti Hari Lebah Sedunia ini. Din, Hari Lebah Sedunia, saya pun mengakui saya pun tidak tahu kewujudannya sebelum ini, tapi kita belajar perkara yang baru setiap hari. Hari Lebah Sedunia ni apa cerita di sebaliknya, Din? Baik, terima kasih Lokman. Betul Lokman, kalau Lokman tak tahu sebenarnya Hari Lebah Sedunia, saya pun sebenarnya bila dapat semalam assignment Hari Lebah Sedunia, saya tertanya-tanya, ada Hari Lebah Sedunia dalam Malaysia? Dan sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini adalah sambutan Hari Lebah Sedunia 2022, Peringkat Kebangsaan yang bertemakan kelestarian lebah, pemangkin biodiversiti, pencetus ekonomi yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia ataupun UPM. Jadi sebenarnya Lokman, kalau nak bercerita tentang peranan lebah dalam biodiversiti atau ekosistem dunia, terutamanya melibatkan haiwan dan manusia, sebenarnya saya bukan orang yang pakar untuk menceritakan perkara tersebut. Namun kalau mungkinlah saya boleh kongsikan, saya sebenarnya pernah juga terlihat satu movie yang mungkin Lokman juga pernah melihat movie animasi ini, iaitu bertajuk B-Movie. Ya, betul. Ya, kalau betul Lokman, kalau kita lihat, saya pun ingat lupa cerita itu sebenarnya. Tapi kalau betul kita lihat, kalau tak silap saya, kalau saya salah minta maaf, tak silap saya dalam cerita itu adalah bagaimana sekumpulan lebah ini cuba untuk merubah ataupun merubah kejadian asal di mana mereka tidak mahu lagi menjadi ejen perdagangan, tidak mahu lagi membawa madu dan sebagainya. Mereka mahu hidup seperti binatang lain yang tidak melakukan kerja-kerja sedemikian. Pada awalnya kelihatan agak baik, mereka dapat berehat dan sebagainya. Namun selepas beberapa lama, keadaan menjadi huru-hara, kucak-kacir, di mana seperti kita tahu ejen perdagangan yang membawa kepada makanan dan sebagainya menyebabkan berlakunya pelbagai masalah ekosistem dalam kehidupan manusia dan juga kehidupan haiwan. Jadi itulah, kalau mungkin anda yang tidak faham peranan lebah, mungkin anda boleh lihat B-Movie, kerana di situ anda akan lebih faham secara santai. Kalau saya bercerita dengan anda berkenaan apa yang saya tahu hari ini, mungkin saya boleh bacakan sedikit. Saya ada bawa laptop sedikit, mungkin saya boleh bacakan objektif sambutan yang diadakan bermula pada tahun 2017 sebenarnya. Mungkin sebab itu kita tidak begitu tahu berkenaan Hari Lebah Sedunia ini. Dan ini adalah mempromosikan pendidikan dan kesedaran masyarakat berkaitan lebah dan alam sekitar secara meluas, selain memberi pengiktirafan kepada mereka yang telah memberi sumbangan signifikan kepada pemeliharaan dan pemuliharaan lebah. Jadi ini ada juga yang kongsikan press release daripada saya tadi, lebah merupakan satu serangga ejen perdagangan yang menyampung rantaian ekosistem alam. Dianggarkan industri lebah berpotensi memberi peluang ekonomi sebanyak 2.385 bilion ringgit pada masa hadapan. Jadi bayangkan, besar sebenarnya angka itu Lokman. Dan kalau saya bacakan semua sebenarnya, ini semua adalah perkara-perkara teknikal dan juga fakta yang mungkin tidak ramai yang berminat. Jadi kepada anda yang mungkin mahu tahu apakah peranan lebah secara lebih tepat ataupun secara santai, namun maksudnya sampai, mungkin anda boleh lihat B-Movie. Namun pada hari ini, apa yang berlaku sebenarnya berdasarkan apa assignment saya pada hari ini,
program pada hari ini sama juga yang dilancarkan pada 2015 terdahulu adalah untuk meningkatkan kesedaran. Kerana sebenarnya tidak ramai tak lagi tahu apakah kelebihan lebah, apakah fungsi lebah di dalam ekosistem negara dan ekosistem biodiversiti dan sebagainya, ekosistem haiwan, manusia dan sebagainya. Masih lagi ramai tidak tahu. Sebenarnya mungkin malah ada juga yang tidak tahu bagaimana rasa madu lebah tualang dan juga madu lebah kelulut. Mungkin ada juga yang tak tahu sebenarnya ada perbezaan rasa sedikit. Saya pernah juga di Kuala Kangsar ketika saya bertugas dulu, saya pernah melihat bagaimana penternakan madu kelulut, lebah kelulut dan sebagainya, dan rasanya juga biasa madu kelulut ni ada sedikit masam dan juga berbanding madu tualang yang memang manis. Jadi itu sebenarnya banyak cerita lebah sebenarnya. Seperti contohnya madu kelulut, lebah kelulut ini tidak perlu dijaga dengan sangat rapi sebenarnya. Dia hanya boleh hidup di tunggul kayu dan sebagainya, dan kemudian tidak menyengat, itu sebab dipanggil sebagai stingless bee. Dan juga banyaklah ceritanya, cerita madu tualang dan sebagainya. Banyak sebenarnya cerita berkenaan lebah, bukan sekadar dia punya madu sebenarnya, namun dari segi pendungungan, ejen dan sebagainya dalam membantu ekosistem alam sekitar itu sebenarnya yang penting, yang sebenarnya mungkin tidak begitu diceritakan di sekolah, tidak begitu diceritakan di universiti dan sebagainya. Dan kemudian apabila ada program-program atau hari sebegini, sebenarnya mungkin ramai yang tidak begitu sedar, dan ini sebenarnya yang kita perlu bawa pada tahun-tahun hadapan supaya lebih ramai sedar. Kerana sebab Luqman, kadang-kadang perkara kecil macam ni sebenarnya membawa impak yang sangat besar, tapi kita tak tahu sampailah kita kehilangannya. Samalah macam cerita B-movie tu, Luqman. Betul, Din. Sebenarnya sebab itu kita memanggil mereka unsung heroes kerana atau wira tidak didendang. Secara ringkas, Din, mungkin 30 saat. Justru saya faham UPM mengadakan seperti yang kita lihat visual tadi, dan Din membuat liputan acara itu, acara untuk menghargai Hari Lebah Sedunia. Sedikit sebanyak berkenaan dengan acara itu dan apa yang ada dipamerkan di sana, dan mungkin bagaimana mereka kongsikan bagaimana mungkin orang biasa boleh membantu melindungi haiwan-haiwan, spesies haiwan-haiwan yang sangat kritikal seperti ini, Din, secara ringkas. Ya, baik, Robert. Kalau berdasarkan apa yang ada di sana, biasanya ada produk-produk madu dan sebagainya, juga penerangan tentang lebah dan sebagainya, bagaimana ekosistem itu bergerak, bagaimana teknologi yang melibatkan madu dan sebagainya. Namun yang paling penting sebenarnya apa yang dipamerkan pada hari itu, objektif matlamat utamanya adalah satu, untuk meningkatkan kesedaran supaya orang ramai menjaga ekosistem ini dengan sangat baik. Kerana kita tidak akan tahu kesannya kepada manusia dan juga haiwan dan juga dunia secara keseluruhannya, kerana ia masih lagi ada di dunia, masih lagi banyak dan juga masih lagi menjalankan tugas hakiki mereka. Kita boleh katakan tugas hakiki ataupun memang kerja. Kita kata kerja lah kalau ikut pada B-movie itu. Namun sekiranya tiada kesedaran, sekiranya dipandang enteng, sekiranya diberikan begitu saja, dibiarkan begitu saja, kalau sekiranya lebah tiada lagi di dunia, pada waktu itulah kita akan merasai kesan buruknya. Dan program seperti ini sebenarnya adalah untuk mengelak daripada kesan buruk itu berlaku. Jadi langkah awalnya untuk menjaga, mencegah daripada ia berlaku, Roman. Ridauddin, terima kasih. Pada anda di luar sana, ingat, tak semestinya jika kita selalu nampak benda itu penting, dan tak semestinya jika kita tak selalu nampak benda itu tidak penting. Itu saya rasa kesimpulan utama yang saya dapat daripada segmen kedua episod cerita pada hari ini. Terima kasih kepada anda kerana menonton. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam hormat.